Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Semalam adalah hari bersejarah bagi seluruh warga Tentera Darat yang menyambut Hari Tentera Darat Malaysia ke-88. Walaupun disambut dalam suasana norma baru, ekoran penularan COVID-19, ia sekalipun tidak mematahkan semangat warga Tentera Darat mencurahkan khidmat bakti kepada masyarakat seiring dengan tema tahun ini, Sinergi Tentera Darat dan Rakyat Tunjang Kedaulatan Negara. Terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh setiap anggota Tentera Darat dalam memastikan kedaulatan negara kekal terpelihara. Selamat menyambut Hari Tentera Darat ke-88. Semalam juga merupakan tarikh genap setahun kerajaan mentadbirkan negara ini. Walaupun berhadapan dengan situasi sukar, ekoran negara dilanda wabak COVID-19, pentadbiran kerajaan berjaya mengharunginya. Dua pendekatan yang telah digunakan kerajaan iaitu strategi kesihatan dan strategi keselamatan yang dilihat berjaya menyekat penularan wabak COVID-19. Terkini, kerajaan juga telah memulakan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan menyasarkan lebih 80% rakyat menerima suntikan vaksin. Meskipun ada pihak yang mengatakan kita gagal dalam menangani pandemik ini, namun sebenarnya kita berjaya. Kita telah berjaya di peringkat gelombang pertama dulu apabila kita berjaya melandaikan COVID-19 ini sehingga ke jumlah sifar iaitu kosong selama beberapa hari. Dan walaupun kita menghadapi gelombang ketiga ini, tetapi kita juga sedang menuju kejayaan. Hari ini kita lihat kes telah pun kembali melandai dan terdapat trend penurunan. Menurut laporan Lowry Institute, iaitu sebuah badan pemikir berpusat di Australia, daripada 98 buah negara, Malaysia berada di tangga ke-16 dengan skor 70.1%, Amerika di kedudukan ke-94 dengan 17.3%, Perancis di tangga 73, United Kingdom di tangga 66, Jepun di tangga 45 dan Korea Selatan di tangga ke-22. Sedangkan kita berada di tangga ke-16. Lebih membanggakan lagi apabila kita berjaya mengawal kadar kematian. Ini terbukti apabila kadar kematian di negara kita masih rendah, iaitu di sekitar 0.38% sahaja, manakala kes sembuh ialah di kadar 90.9%. Data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pula menunjukkan setiap hari kes sembuh telah mengatasi kes baru. Dan inilah perkhabaran baik, sebab itu bagi kementerian, sebab itulah setiap 2 minggu sekali ya, kita sambung PKP-PKPB, kerana setiap 2 minggu Kementerian Kesihatan akan membuat penilaian ya, berdasarkan kepada kesan selama 2 minggu itu. 2 minggu itu adalah tempoh inkubasi ataupun incubation period. Jadi setiap kali 2 minggu sekali, maka KKM akan membuat penilaian risiko dan keputusan akan dibuat selepas keputusan penilaian risiko itu diperolehi. KKM mengesahkan kes COVID-19 di seluruh negara ketika ini telah menunjukkan trend penurunan. Begitu juga dengan kadar kebolehjangkitan atau nilai R0 juga menurun daripada 1.2 kepada 0.8%. Selain daripada itu,
1.2 kepada 0.8 ya, saya sebutkan tadi. Selain daripada itu, kes kluster dan sporadik serta kes dalam komuniti juga telah didapati menurun. Oleh itu, di atas cadangan serta penilaian risiko oleh KKM, sidang khas membuat keputusan seperti berikut. Yang pertama, kesemua 4 negeri PKP, iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang, ditukarkan status mereka daripada PKP kepada PKPB. PKP bersyarat. Manakala Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Sarawak dan Perak kekal kepada PKPB. 6 negeri PKPB, iaitu Melaka, Pahang, Terengganu, Sabah, wilayah Persekutuan Putrajaya dan wilayah Persekutuan Labuan ditukar status daripada PKPB kepada PKPP pemulihan. Jadi 6 negeri ditukar kepada PKPP dan Perlis kekal sebagai negeri berstatus PKPP. Pelaksanaan PKPB dan PKPP bagi negeri-negeri ini akan berkuat kuasa bermula pada 5 Mac 2021 sehingga 18 Mac 2021 kecuali Sarawak iaitu dari 2 Mac 2021 sehingga 15 Mac 2021. Selain daripada itu, sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan pergerakan rentas daerah di seluruh negeri kecuali negeri Sabah, manakala pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Jadi apabila PKPB dan PKPP ini bermula buka kuasa pada 5 Mac, maka pergerakan rentas daerah di dalam negeri dibenarkan. Cuma rentas negeri saja masih tidak dibenarkan. Bagi negeri Sabah sebenarnya, Kerajaan Negeri Sabah memohon agar sekatan daerah di Sabah dikekalkan lagi untuk tempoh 2 minggu. Kita faham Sabah merupakan negeri yang amat besar, wilayah yang amat besar. Satu daerah mereka pun sebenarnya lebih besar daripada kebanyakan negeri di Semenanjung. Kalau daerah Kinabatangan, ianya sebesar negeri Pahang. Sama dengan rentas negeri juga kalau rentas daerah di Sabah. Jadi sebab itulah Kerajaan Sabah minta supaya ditangguhkan dulu selama 2 minggu untuk negeri Sabah. Manakala barter trade dan transshipment di Sabah akan diaktifkan semula dengan pematuhan SOP yang ketat. Okey. Jadi itu menjawab persoalan daripada seluruh rakyat tentang status PKP di 4 negeri. Dan juga dari segi rentas daerah dan negeri. Setakat hari ini rentas negeri masih belum dibuka. Sektor-sektor yang dibuka di bawah PKPB dan PKPP sebenarnya saya telah umumkan sebelum ini. Ya. Misalnya industri kreatif, saya dah umumkan acara pertunjukan, penggambaran, ya, semuanya telah pun saya umumkan. Begitu juga dengan jumlah pengurusan artis dan kru terhad kepada 70% daripada kapasiti biasa bagi kawasan PKPB dan 100% bagi kawasan PKPP. Basking kita dah benarkan, saya sebutkan sekali lagi. Jadi perkara itu telah pun saya umumkan dulu. Bolehlah merujuk kepada SOP di bawah Kementerian, di bawah MKN dan juga KKMM. Ya,
Mungkin ada yang tidak saya sebutkan di sini, perkara-perkara yang telah pun dibenarkan, jadi boleh rujuk kepada website MKN dan juga KKMM. Begitu juga dengan sektor pelancongan. Ya. Bagi kawasan PKPB, di dalam premis dan sebagainya dibenarkan beroperasi dengan kapasiti 50%, manakala di kawasan PKPP adalah mengikut keluasan premis. Saya nak maklumkan sekali lagi di bawah pelancongan ini apa yang dibenarkan. Hotel seperti saya dah katakan dibenarkan, hotel dan F&B serta kedai jualan di dalam hotel kita benarkan. Okey, itu dah lama. Yang baru produk pelancongan seperti zoo, farms, aquarium, pusat edutainment, taman rekreasi, ekstrim, adventure, nature park dan lain-lain kita benarkan. Premis hasil seni, budaya dan warisan seperti muzium, perpustakaan, galeri seni, pusat ataupun kampung seni warisan budaya, pentas persembahan budaya dan lain-lain, taman tema dan pusat hiburan keluarga, spa, refleksologi, urut kaki, wellness, termasuk perkhidmatan pedicure dan manicure juga dibenarkan mengikut syarat lesen PBT yang mana lebih awal, iaitu seperti kita buka di kawasan PBT, perniagaan di kawasan di kawasan PKPB dan PKPP, seperti yang saya umumkan bahawa perniagaan boleh mula beroperasi daripada 6 pagi hingga 12 malam. Jadi dari segi pelancongan pun dibuka daripada 6 pagi hingga 12 malam ataupun mengikut ketetapan yang ditentukan oleh pihak Majlis Perbandaran atau Majlis Daerah yang mana lebih awal. Ya, kalau katakan PBT dalam lesen mereka menetapkan sehingga 2 pagi atau 3 pagi, tapi kita hadkan sampai pukul 12, yang mana lebih awal lah. Kalau PBT menetapkan pukul 10, walaupun kita membenarkan sampai pukul 12, tapi kalau Majlis Perbandaran ataupun Majlis Bandaraya atau Majlis Daerah menetapkan pukul 10, maka mereka perlu patuh kepada peraturan daripada majlis. Kalau tidak, tindakan boleh diambil terhadap premis-premis yang menjalankan perniagaan lebih masa ini. SOP-nya saya dah terangkan dulu. SOP-nya adalah SOP yang ketat yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan. So, jadi boleh merujuk kepada website Kementerian Pelancongan dan juga website MKN. Jalan lain saya kira semua dah buka, cuma bank, institusi kewangan dan lain-lain yang dilesen dan diluluskan dan didaftar entiti lain yang diluluskan dan didaftarkan di bawah bank negara ini, di daftar bank negara ini, mereka boleh beroperasi seperti biasa. Kalau bank tu tutup pukul 5 misalnya, maka pukul 5 lah perlu ditutup kerana mereka juga tertakluk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh bank negara. Sektor-sektor lain sama dah, saya dah umum. Sektor pertanian, pembinaan dan sebagainya seperti biasa. Peruncitan, saya dah umum itu hari, sebanyak 39 sektor peruncitan telah pun dibuka. Jadi perkara yang sama jugalah di bawah PKPB, PKPP, dan boleh merujuk kepada SOP di bawah MKN dan juga KPDN HEP. Ini satu lagi yang saya nak terangkan sedikit lagi ialah mengenai majlis sosial di kawasan PKPB dan PKPP. Semua majlis rasmi, tidak rasmi, kerajaan, swasta, majlis sosial seperti kenduri kendara, majlis perkahwinan, resepsi, pertunangan, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun,
sambutan hari kelahiran, reunion, retreat dan lain-lain majlis sosial, walaupun tidak terkandung yang dalam yang saya sebutkan, mana-mana majlis sosial adalah dibenarkan. Dan majlis perkahwinan dan perkahwinan, pertunangan dan sebagainya yang dibenarkan kepada pasangan beragama Islam juga diperluaskan kepada pasangan beragama lain. Kehadiran ke premis di kawasan PKPB adalah 50% daripada keluasan premis, manakala di kawasan PKPP mengikut keluasan premis yang penting ada penjarakan sosial. Ya. Begitu juga dengan seminar, mesyuarat dan persidangan, bengkel, seminar, kursus, latihan, persidangan, ceramah, mesyuarat, bersemuka, pameran perdagangan dan aktiviti yang berkaitan dengan MIC ataupun MICE ini, meetings, insentif, convention dan exhibition juga dibenarkan. Had kehadiran bagi kawasan PKPB adalah 50% dari segi keluasan premis, 50% dari segi keluasan, manakala bagi PKPP adalah mengikut keluasan premis asalkan ada penjarakan sosial. Ada yang bertanya pada saya tentang perkahwinan yang bukan di dalam dewan, di luar, di kemah, di kawasan PKPP dan PKPB. Jadi kehadirannya as long as ada penjarakan sosial di meja, maka dibenarkan. Tapi saya harap walaupun kebenaran ini dibenarkan, ada kebenaran, tetapi saya harap mereka perlu mematuhi SOP yang dikeluarkan seperti penjarakan sosial. Ya, jangan ada kenduri kahwin, bersesak-sesak pula. Jadi akhirnya yang membahaya adalah diri sendiri. Sektor sukan seperti yang saya telah umumkan dulu, Kementerian Belia dan Sukan telah pun mempunyai SOP dan juga aktiviti-aktiviti yang dibenarkan di dalam website mereka. Sila rujuk kepada SOP dan juga sila rujuk pada website KBS, Kementerian Belia dan Sukan, dan juga di bawah MKN sendiri. Ada satu kawasan yang dikenakan PKPD, iaitu di Flat Sibuya dan Town Villa Sibu, Sarawak, yang dijadualkan tamat pada 4 Mac 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan saringan terhadap 6,818 penduduk, dan daripada jumlah itu terdapat 277 kes positif telah direkodkan melibatkan kedua-dua lokaliti. KKM mengesahkan kes di perumahan Town Villa dan sebahagian besar blok flat Sibu Jaya menunjukkan tren penurunan. Setelah membuat penilaian risiko, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di perumahan Town Villa dan semua blok flat Sibu Jaya pada 4 Mac 2021 seperti dijadualkan, kecuali di blok C, H, J, K, L, N dan R yang dilanjutkan sehingga 11 Mac 2021. Saya ingin memaklumkan sedikit tentang Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,369 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,075 anggota telah melakukan 71,594 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam seramai 400 individu telah ditahan di atas kesalahan engkar SOP, dan daripada jumlah itu 352 di kompaun, manakala 48 individu di reman. Antara kesalahan, aktiviti pusat hiburan sebanyak 102 dan lain-lain adalah
gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan sebanyak 106. Jadi saya masih lihat masih ramai yang gagal menyediakan peralatan untuk merekodkan butiran pelanggan. Saya percaya ini merupakan satu perkara yang sangat penting kerana tujuan merekodkan kemasukan pelanggan, kerana apabila terjadi kes positif di kalangan pelanggan, maka pihak Kementerian Kesihatan boleh menghubungi mereka yang terlibat, yang dianggap sebagai kontak rapat tersebut. Kegagalan ini mungkin boleh membahayakan pelanggan-pelanggan yang lain kerana jika mereka tidak dapat dikesan kerana tiada rekod, kemungkinan berlaku penyebaran virus COVID-19 tersebut di kalangan keluarga, sahabat ataupun sahabat-sahabat mereka. Aktiviti pusat hiburan seperti biasa hampir setiap hari ada. Hari ini 102. Jadi masih lagi tinggi. Mengenai kawalan sempadan negara oleh National Task Force yang diketuai oleh PDRM melalui Ops Benting untuk mengawal kemasukan parti terutamanya daripada lorong-lorong tikus ini. Semalam Ops Benting berjaya menahan 8 orang parti serta merampas 5 buah kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Dalam operasi itu juga 74 buah bot turut dikesan di perairan negara. Secara kumulatif sehingga 28 Februari 2021 seramai 12,121 parti serta 922 tekong telah berjaya ditangkap. Sebanyak 445 sekatan jalan raya Ops Benting juga dilaksanakan di seluruh negara. Jadi saya kira setakat itu yang saya nak maklumkan, dan saya juga berharap walaupun trend penurunan dapat dilihat dengan jelas, walaupun seluruh negara tidak ada lagi PKP selain daripada PKPD bersasar, yang lain semuanya tidak ada lagi PKP, namun kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan tidak boleh kita ambil secara lewa tanpa memikirkan SOP, tanpa memikirkan pematuhan kepada SOP. Saya harap rakyat terus mematuhi SOP, kerana dengan mematuhi SOP, saya yakin PKPB, kawasan PKPB juga akan turun menjadi kawasan PKPB. Jadi yang mampu untuk menukarkan status sama ada lebih diperketatkan atau dilonggarkan adalah tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jadi patuhilah setiap SOP yang diperkenalkan, amalkan kawalan kendiri. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri, Aisyah dari Bernama. Soalan saya, adakah perbuatan menghasut orang ramai menolak vaksinasi COVID-19 boleh dianggap menyalahi dan melanggar ordinan darurat yang akan berkuat kuasa mulai 11 Mac ini? Semalam saya difahamkan PDRM telah pun membuat kenyataan. Tak silap saya, Ketua Polis Negara, Timbalan Ketua Polis Negara telah pun membuat kenyataan bahawa ianya merupakan satu kesalahan yang boleh diambil tindakan. Kalau kita lihat terlalu banyak fake news hari ini yang agak sukar untuk dikawal, dan begitu juga dengan macam-macam video yang diedarkan. Jadi melalui ordinan darurat yang dipinda ini, tindakan segera boleh diambil kepada mereka. Jadi pihak polis PDRM telah pun buat kenyataan bahawa tindakan memang boleh diambil kerana ianya dianggap sebagai mendatangkan khianat awam dengan niat menakut-nakutkan orang ramai. Okey? Samsiah Bernama. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah ada menyebut jika kes mampu diturunkan pada 2 angka pada bulan Mei, dan adakah pada masa itu sesuai untuk dibenarkan pergerakan rentas negeri? Apakah indikasi yang diambil kira untuk membenarkan rentas negeri?
Okey, seperti saya kata, setiap keputusan yang kita buat berasaskan daripada nasihat daripada Kementerian Kesihatan berdasarkan penilaian risiko. Jadi kalau kes telah pun menurun kepada 2 angka, pastinya Kementerian Kesihatan akan menasihatkan jawatan kuasa teknikal dan juga sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka kalau ada cadangan baru, sama ada nak membenarkan ataupun tidak rentas negeri tersebut, ianya akan dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan itu sendiri. Dan kita akan buat keputusan selepas mendengar pembentangan daripada Kementerian Kesihatan. Jadi kita tunggulah dan kita doalah supaya kes ini terus menurun sehingga 2 angka seperti yang disebut oleh Ketua Pengarah Kesihatan ini. Assalamualaikum, Datuk Seri Faris dari RTM. Sebelum ini kerajaan telah mengumumkan kadar kompaun bagi individu yang melanggar PKP dinaikkan sehingga RM10,000. Ramai yang mempersoalkan kewajaran tindakan kerajaan. Boleh Datuk Seri jelaskan? Ramai yang marah sebenarnya. Marah. Yang tak berhati, mengatakan tindakan ini akan menyebabkan ramai yang menjadi mangsa, undang-undang yang begitu keras, berbagai-bagai lagi. Ya. Baru-baru ini, sebelum ini kita mendengar bahawa ramai yang tidak puas hati apabila sebuah kilang yang menyebabkan berlaku penularan COVID-19 di kilang mereka dengan 4,000 pekerja mereka didapati positif. Dan tindakan yang diambil oleh kerajaan denda RM1,000 kerana Akta 342 menghadkan RM1,000 sahaja, dan 1,000 kompaun itu berdasarkan kepada Akta Interpretasi 1967. 1,000 mungkin tinggi pada tahun 1967. Jadi oleh kerana darurat diproklamasikan, maka kerajaan telah pun meminda hukuman ini, iaitu apabila mengujukkan ordinan darurat tentang perkara ini dan menaikkan kepada RM50,000 untuk peniaga-peniaga yang gagal mematuhi SOP dan RM10,000 kepada individu. Suka saya nyatakan bahawa di dalam perundangan dia tidak ada had minima, tetapi dia memberikan had maksima kepada setiap kesalahan yang dilakukan. Had maksima bukan bermakna mesti dikenakan kompaun maksima tersebut. Tidak mesti. Sebab ianya boleh, setiap kes kompaun boleh dirayu. Ianya mungkin boleh dirayu RM1,000 saja mengikut kes, ataupun RM50, RM100, terserah kepada yang pertamanya pegawai kesihatan di peringkat daerah. Di dalam Akta 342, rayuan boleh dibuat kepada Ketua Pengarah Kesihatan, kalau tak silap saya. Dan saya difahamkan Ketua Pengarah Kesihatan telah pun menurunkan kuasa dia kepada pegawai kesihatan daerah untuk menerima setiap rayuan yang dibuat oleh mereka yang didapati bersalah. Jadi bukan mesti undang-undang itu RM10,000, maka kena RM10,000. Mungkin 100 atau 50, ataupun kalau rayuan diterima dikecualikan daripada bayaran, boleh diambil keputusan tersebut oleh pegawai yang menerima rayuan. Itu yang pertama. Tan Sri IGP sendiri, Tan Sri Ketua Polis Negara, telah pun memberikan penjelasan bahawa yang akan dikenakan tindakan lebih daripada 1,000 ataupun 10,000 itu adalah mereka yang berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan berulang, bukan sekali telah pun diberi amaran, mungkin kali kedua dah diberikan denda, kali ketiga buat lagi, kali keempat buat lagi, kali kelima buat lagi. Mereka yang berulang-ulang melakukan kesalahan. Yang kedua,
mereka yang melakukan kesalahan yang dianggap serius dan perlu diberikan tindakan. Sebagai contoh, baru saya baca tadi ada 100 lebih pengunjung kelab malam diambil tindakan. Daripada hari pertama kita bercakap soal PKP, kelab malam berada di dalam list negatif ataupun senarai terlarang. Maknanya kelab malam langsung tak boleh dibuka. Kelab malam ni dibuka kerana adanya pengunjung-pengunjung yang degil seperti ni yang datang ke kelab malam. Kalau tidak ada pengunjung, kelab malam ditutup. Tetapi kelab malam dibuka kerana adanya pengunjung-pengunjung seperti ini. Setiap hari ada tangkapan di kelab malam ini. Dan mereka inilah saya kira yang akan mungkin kerana penguatkuasaan oleh polis, bukan oleh kita, mungkin akan dikenakan kompaun yang tinggi kerana kedegilan mereka masih lagi mengunjungi kelab malam yang dianggap sebagai, yang telah pun dijadikan sebagai termasuk di dalam senarai terlarang. Mungkin juga mereka yang diberikan gelang terpaksa tinggal di rumah, dan mereka ini dengan gelang-gelang sekali keluar ke pasaraya, keluar ke tempat-tempat awam, dan kesannya mungkin boleh menjangkiti orang lain kerana dia orang lain juga akan dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Ini merupakan kesalahan serius kerana disebabkan dia mungkin ada orang yang meninggal akibat daripada kedegilan dia. Jadi ini juga merupakan satu kes yang boleh, saya percaya pihak polis ambil tindakan mengenakan kompaun yang tinggi. Pelaksana kepada setiap undang-undang adalah pihak polis, PDRM. Jadi saya harap kita memberikan keyakinan kepada PDRM, iaitu mereka tahu menggunakan kuasa yang ada pada mereka dan menggunakan budi bicara yang terbaik untuk menjaga keselamatan kita. Jangan kita anggap apabila 10,000, maka pihak polis akan mengambil kesempatan untuk menyaman sesiapa saja dengan mengenakan kompaun 10,000 kepada semua orang. Tan Sri IGP dah kata, kalau setakat tak pakai mask, kita tak akan kenakan 10,000. Tan Sri Ketua Polis Negara sendiri cakap, kalau setakat tidak ada social distancing, tak akan kena 10,000. Dia kata, tak mungkin polis akan kenakan 10,000 kompaun. Mungkin seperti sekarang ada kena, mungkin 1,000 atau 500 atau 50 mengikut rayuan yang dibenarkan oleh pegawai-pegawai di Pejabat Kesihatan Daerah. Jadi jangan apabila ada undang-undang kita terus takut bahawa ianya akan dikenakan merentasi semua orang. Sebab saya dah kata pihak polis tahu untuk menggunakan budi bicara mereka apabila mengambil tindakan. Jangan kita rasa ragu dan sanksi kepada polis dan mula kita menganggap polis akan berlaku kejam kepada rakyat. Ya. Polis yang menjaga kita selama ini, polis yang menjaga keselamatan kita selama ini. Jadi saya harap kita tidak rasa bimbang perkara ini. Saya percaya tidak akan ada penganiayaan kepada rakyat kita. Lagipun apabila saya baca tadi ada 400, saya silap tadi, 400 yang dikenakan tindakan. 400 ya, 400 yang ditahan. Jadi daripada 35 juta rakyat kita, 32-35 juta rakyat kita, setiap hari 400, 500, ianya merupakan satu jumlah yang amat kecil. Daripada 400 ni 1/4 tadi, 100 lebih adalah daripada pengunjung kelab-kelab malam yang diharamkan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan berilah keyakinan kepada pihak polis. Saya yakin pihak polis akan melaksanakan undang-undang ini dengan adil dan saksama. Okey, terima kasih. Ada lagi? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.